Wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amri al-Badri radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ata'akhkharu an salati as-subhi min ajli fulan mimma yutilu bina fama ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idzin faqala ya ayyuhan nas inna minkum munafirin fa ayyukum amman nas falyujiz fa inna min waraikumul kabir was saghir wa zal hajati muttafaqun alaih. Daripada Abu Mas'ud, nama dia Uqbah bin Amir, Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu. Dia berkata, seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya terpaksa melambatkan diri pergi solat subuh berjamaah. Saya pergi lambat. Kenapa? Kerana si fulan imam ni memanjangkan bacaan solatnya ketika mengimami kami. Solat subuh dia baca surah Baqarah. Jadi aku dengar bunyi dekat-dekat nak habis surah baru aku pergi. Panjang sangat. Saya ni sakit kaki contohnya, macam-macam lah alasan, panjang sangat. Kata di rawi, Abu Mas'ud kata apa? Saya belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika memberi nasihat melebihi saat itu. Nabi naik mimbar marah. Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nabi tak sebut nama imam tadi. Ini satu cara. Kita jangan sebut nama orang, kita sebut kesalahan. Manusia, sesungguhnya ada di antara kamu semua yang membuat orang lain lari daripada agama ni. Orang tak suka dengan solat, tak suka dengan sunnah Nabi. Siapa saja di antara kamu semua yang menjadi imam, hendaklah memendekkan bacaan, kerana di belakangnya ada orang tua yang tak larat berdiri, ada anak kecil, dan ada orang yang mempunyai keperluan lain. Dia nak pergi lain, tiba-tiba kita tak 2 juzuk, penat dia. Hadis ini dalam muttafaqun alaih. Maknanya kalau kita tarawih tak ada masalah, kita bagi tahu solat di masjid ini 20 rakaat 1 juzuk. Kita ada kerja, kita cari surau hok 8 rakaat wal asri dengan inna ataina, sila jangan mari sini. Kita tahu. Maknanya jangan, kalau setakat 1 muka 2 muka tak panjang, 1 juzuk 2 juzuk tu baru panjang. Nah, ini dia panggil. Nabi kita dalam hadis ini menunjukkan bahawa Nabi kita marah apabila orang buat salah tentang agama. Tentang agama. Tadi dalam khutbah jemaah saya tadi, sebab anak duk perhati tengok dekat nak azan, pintu pagar dah nak tutup, masih lagi ada yang mari lambat. Waktu masjid kena lockdown, kena tutup oleh PKP, dia duk sibuk. Apa masjid tu? Waktu orang buka dia lambat mari. Jadi patutlah kita marah. Sebab apa? Kerana menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya orang mari awal. Kan sekarang ni ada pendaftaran, ada cek suhu, polis yang jaga, pegawai-pegawai masjid yang kita lantik, volunteer kita. Kesian mereka ni nak pahala penuh. Kalau tidak, orang duduk ketebah, dia duduk main tulis nama guys. Maka ini perbuatan yang tidak baik. Ingat para jemaah sekalian. Jadi Nabi kita larang di sini daripada kita buat benda-benda yang boleh menyusahkan orang lain. Jangan. Maka kalau siapa jadi imam, kena pendek-pendekkan. Jangan pula wal asri semua. Tak ada pula orang nak pergi sembahyang. Kita kena letaklah 1 muka, 2 muka, setengah muka, tengok keadaan. Kan? Ayat-ayat yang munasabah. Baiklah para jemaah sekalian. Hadis yang kedua, nombor 650, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin
wa qad sartartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakahu wa talawwana wajhuhu wa qala ya Aisyah ashaddun nasi azaban 'inda Allah yaumal qiyamah alladhi yudahuna bi khalqillah, muttafaqun alaih. Maksud dia daripada Aisyah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali daripada musafir. Nabi kita pergi musafir, lepas tu dia balik ke rumah. Sedang aku menutupi rak tempat barang-barang. Rumah Aisyah tu ada, dia panggil dalam bahasa Arab kata apa tadi? Sahwah. Sahwah ni macam ada lubang kat dinding, macam rak tempat kita letak barang. Pintu pun tak ada. Aisyah tudung dengan kain je. Allahu Akbar. Zuhudnya hidup mereka. Sedang aku menutupi rak tempat barang-barang dengan kain nipis. Tengok nota di bawah dia kata apa? Bi, dalam ayat ni kata bi qiram, qaf, bi qiram. Qiram bermakna tirai nipis. Ada juga yang mengatakan bahawa maknanya adalah wool, bulu binatang untuk dibuat kain. Tebal yang memiliki beragam warna, macam-macam warna. Ada pula yang mengatakan bahawa qiram adalah kain nipis di sebalik kain tebal. Jadi macam-macam. Yang pentingnya dalam di kain itu ada gambar. Ada gambar-gambar lah. Yang ada gambarnya, itu yang kita naknya. Ada gambar. Maka ketika melihat gambar itu, tengok di kain itu ada gambar. Gambar benda bernyawa. Kalau gambar pokok-pokok, bunga tak masalah. Gambar makhluk bernyawa. Bila Rasulullah SAW tengok, langsung mengoyakkan. Nabi kita tarik kain lansir tadi, Allah tirai, dan berubah raut muka Nabi, merah muka. La haula wala quwata illa billah. Marah. Walahnya Nabi baru balik musafir. Kalau tengok isteri baru mari duk sambut kita, patutnya tak marah lagi lah. Kerana Allah, Nabi kita marah. Lantas Nabi kita bersabda, wahai Aisyah, manusia yang paling berat seksa di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang membuat sesuatu yang menyamai penciptaan Allah. Ini ingat ni. Dia buat apa? Dia buat gambar-gambar, patung-patung ni, gambar-gambar lukisan. Itu masalah. Jadi kita hari ni kalau nak main gambar agak banyaklah gambar, kan? Tadi ada orang tanya, dia kata ada orang yang duk siar gambar-gambar lama-lama dia di Facebook. Gambar mak dia hok mati tak utuh aurat pun dia siar. Dia kata ada ustaz kata ini bayangan gambar aje. Bayangan tak bayangan pun aurat tu nampak. Kan? Kalau tengok gambar orang perempuan, tak celek putih mata juga. Kata ni bayangan. Maka kita kata ini masalah yang timbul. Jangan duk letak benda-benda walaupun bayangan yang menampakkan aurat orang dan sebagainya. Kan? Khilaf tu ada khilaf, tapi tak usah duk cari benda khilaf lah. Benda sudah mati, buat apa kita duk sibuk-sibuk? Kita sembunyikan benda yang ada. Nabi marah. Maka dalam hadis ini para jemaah sekalian, Nabi marah sebab perbuatan itu menyalahi kaedah syarak. Ingatlah. Yang kedua, tanda pelajar. Yajibu 'alal rajul, suami, bapa mesti bertindak ke atas orang di bawah jagaan dia. Kita tengok anak-anak kita duk main gambar-gambar yang pelik-pelik, isteri kita tak utuh aurat, wajib bapa suami kena marah. Kalau tidak dia jadi suami dayus. Orang dayus ni tak masuk syurga, wal iyazubillah. Baiklah, kita pergi pada hadis yang ketiga. Wa anha, an Aisyah lagi, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyah allati sarqat. Faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashfa'u fi haddin min hududillah ta'ala.
Thumma qala fakhtataba. Thumma qala innama ahlaka man qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd wa aymullah law anna Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat la qata'tu yadaha, muttafaqun alaih. Maksud dia daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa orang-orang Quraisy pernah menghadapi persoalan yang menggelisahkan. Sebab apa? Iaitu tentang seorang wanita suku Makhzumi yang mencuri. Bani Makhzum ni bani bangsawan, tapi wanita ia mencuri. Hukum mencuri potong tangan. Itu hukum syarak. Lalu mereka berkata, siapakah yang berani pergi berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurangkan hukuman ini? Jangan potong tangan. Nak unta kita bayar, tapi potong tangan jangan. Sebahagian yang lain berkata, tidak ada orang berani menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Usamah bin Zaid, cucu angkat dia, cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bercakap dengan Usamah. Usamah ni budak. Usamah pun menyampaikan masalah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, qama fakhtataba. Nabi kita bangun berkhutbah di masjid. Nabi kata apa? Apakah kamu minta meringan atas pelanggaran terhadap aturan Allah? Kamu berani minta nak langgar hukuman hudud? Kemudian baginda berdiri menyampaikan khutbah lalu bersabda, orang-orang sebelum kamu semua menjadi binasa kerana apabila ada orang yang terhormat bangsawan di kalangan mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan apabila ada orang bawahan dari kalangan mereka mencuri, mereka menegakkan saksi hukum potong tangan. Hak besar-besar lepas, hak kecil kena. Macam kita sekarang ni, hak curi juta-juta beres, silap teknikal. Hak curi kedai sabun, pamper anak, ni kena penjara. Tak, jangan. Demi Allah, Nabi bersumpah, seandainya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa dia Fatimah? Anak dia sendiri mencuri, andai je Nabi buat bandingan. Kalau Fatimah mencuri aku potong, Makhzumiyah, oh mari sini. Lagi kita potong. Mana Fatimah pun kena, orang lain jangan cakap. Itulah maksud hadis ni. Para jemaah sekalian, maksudnya Nabi kita marah apabila ada orang mencabar kedudukan undang-undang Allah. Semalam bila berlaku sejarah mahkamah membatalkan undang-undang liwat di negeri di Malaysia ni, mengatakan itu satu jenayah, dia batal sebab bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Gembiralah buat-buat LGBT ni. Hak gembira tu hak nak main liwat, nak main jantan sama jantan ni, setengah tu mengaku Islam. Kita kata la haula wala quwata illa billah, bala dunia. Mengaku Islam tapi benci pada undang-undang Islam. Apa makhluk lagu ni? Ini berat kita. Maka menjadi kewajipan kepada kita mempertahankan undang-undang Islam walaupun kalah di sudut mahkamah, tapi kita kena mempertahankan dari sudut apa saja perundangan yang kita ada. Sebab itu saya dengar forum yang dianjurkan oleh Persatuan Ulama menarik. Dia kata, oleh kerana negara kita ni mengamalkan sistem macam ni, demokrasi, jadi pihak yang bertanggungjawab, ahli-ahli politik yang ada kuasa, ubahlah siapa tu supaya selaras dalam undang-undang yang ada ruh dalam undang-undang syariat itu dimasukkan dalam undang-undang perlembagaan, undang-undang sibil. Jadi kita kata betul lah, nak tukar semua sekali tak tertukar dah. RUU pun jadi bahan mainan, cercaan, bukan pakat doa suruh jadi, pakat nak orang panggil perli supaya tak jadi. Subhanallah. Yang perli itu siapa? Anak orang Islam juga. La haula wala quwata illa billah. Inilah bala akhir zaman. Lama sangat dah kita duduk dakap undang-undang penjajah. Akhir sekali undang-undang Islam dipermain-mainkan oleh anak orang Islam sendiri. Kalau orang-orang yang bukan Islam bermain, kita kata biar mereka dari Islam. Tapi kalau anak orang Islam bermain, kita kata ini min ajaibid dunia.
Orang kata dunia ni, benda ajaib dalam dunia ni ada berapa? 7. Saya kata ini yang ke-8. Anak orang Islam menghina undang-undang Islam. Ini yang ke-8. Benda ajaib dalam dunia. Tambah. Kita minta ahli sejarah tambah satu lagi. Benda ajaib dalam dunia. Wallahi.